Memecah benteng. Dengan tenang, Datuk Temenggung berkata, Datuk Bendahara sengaja ingin melengahkan dengan pencarian putera Aradhana Sastra. Hakikatnya, ayatnya tergantung belum habis. Dia merapatkan sebiji cangkir kayu di bibir lalu menghirup air layuran daun. Para pembesar yang duduk bersama dalam perjumpaan tertutup itu menunggu pembesar kedua tertinggi itu melengkapkan ayatnya. Mereka berkumpul di dalam sebuah dewan kecil di kediaman rasmi Datuk Temenggung. Datuk Temenggung meletakkan semula cangkir ke atas meja. Dengan wajah yang sungguh, dia meneruskan. Hakikatnya, putera Aradhana Sastra sudah pun berpulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bisik para pembesar. Semuanya terkejut. Datuk Syahbandar memandang wajah Datuk Temenggung dengan perasaan pelik. Dia merupakan orang kedua yang boleh mengarahkan pasukan pendekar selepas Datuk Temenggung. Jika putera Aradhana Sastra sudah mangkat, pastinya dia juga mendapat laporan daripada pendekar, termasuklah laporan yang sulit. Datuk Temenggung membalas pandangan Datuk Syahbandar dengan penuh makna. Tanpa berkata apa-apa, dia seolah-olah memberi isyarat supaya pembesar itu tidak mendedahkan apa-apa. Benarkah? Bilakah ia berlaku? Mengapakah tidak diumumkan di Balairung bersama pembesar tertinggi yang lain? Adakah tubuh almarhum baginda sudah selamat dimakamkan? Datuk Temenggung memperjelaskan, hamba tidak boleh menceritakan hal lanjut tentang tubuh baginda. Jika hamba mengumumkan hal ini kepada semua, Datuk Bendahara akan terus diangkat menjadi pemangku sultan. Pengaruh Datuk Bendahara sangat besar dalam kalangan raja-raja. Wanita itu ibarat sebuah gunung yang mustahil dialihkan. Tidak mustahil raja-raja wilayah lingkaran pertama berkenan menobatkan orang kaya diraja itu menjadi sultanah. Walhal kita semua tahu tidaklah sesuai seorang wanita tua mengepalai kesultanan besar ini. Ia bayangan yang jelek, tidak gagah. Jadi seperti hal-hal yang berlaku di istana selama 10 tahun akhir ini juga, yang kali ini pun janganlah kita memecah tuba. Biarlah pecah di perut, jangan pecah di mulut. Hal ini haruslah menjadi rahsia serahsia-rahsianya sehinggalah matlamat kita selesai. Seorang pengampu mencelah. Kita harus merancang dengan cepat agar orang kaya diraja Datuk Temenggung yang bijaksana diangkat menjadi pemerintah sebelum Datuk Bendahara. Tiadalah orang lain yang paling disenangi rakyat melainkan Datuk Temenggung. Masing-masing dalam perjumpaan tertutup itu pun melontarkan cadangan. Para pendekar berada di bawah kuasa Datuk Temenggung. Apa kata kita kerahkan mereka untuk mengepung istana lalu isytiharkan terus Datuk Temenggung sebagai sultan yang baharu kerana kesultanan ini sudah tiada waris? Tidak boleh begitu. Datuk Temenggung akan kelihatan jahat di mata rakyat walaupun ada alasan yang kukuh. Jadi harus ada orang lain yang melakukan hal ini bagi pihak Datuk Temenggung. Para pembesar menoleh ke arah Datuk Syahbandar yang pada undang-undang boleh mengarahkan pendekar selepas Datuk Temenggung. Kata seorang pembesar, kita bertuah kerana orang kaya Datuk Syahbandar berada di pihak kita. Mungkin lebih molek para pendekar dikerahkan oleh Datuk. Ia akan kelihatan seperti para pembesar yang sepakat bangun untuk mengangkat Datuk Temenggung dan bukanlah Datuk Temenggung sendiri. Datuk Syahbandar tidak memberikan tindak balas. Perasaan sebal tidak kena terlihat pada wajahnya. Sekejap memandang ke kiri, sekejap ke kanan. Di meja itu semuanya seakan-akan kaku menumpu ke arah Datuk Syahbandar. Hanya lansi-lansi panjang yang tergantung pada jendela-jendela tinggi sahaja yang melambai. Seorang pembesar yang lain menambah cadangan. Kemudian, dalam tempoh kelang kabut dan kekeliruan itu, kuasa askar akan terus jatuh ke tangan Datuk Temenggung. Sebagai pemerintah yang baharu, kita boleh pintas arahan Datuk Laksmana dan kuasai armada laut juga. Bolehlah kita cantas sesiapa sahaja yang berkemungkinan memberontak, terutamanya mereka yang setia pada Datuk Bendahara. Bagus cadangan Tuan Hamba. Tetapi janganlah kita memandang rendah dengan orang Melayu, terutamanya rakyat di Kota Melaka ini.
apakah kaitan ini semua dengan Melayu? Biar mati anak, jangan mati adat. Pantang Melayu melanggar adat. Hanya raja yang boleh mengiktiraf raja. Jika tidak, tidaklah raja seseorang itu di mata rakyat. Tiadalah daulatnya. Jika kita mengangkat Datuk Temenggung dengan kekuatan pendekar dan askar semata-mata, nescaya tahta itu tidak lama, rakyat akan bangkit. Datuk Temenggung Azra enggang, mengangguk-ngangguk setelah mendengar pandangan tersebut. Hal itu tidak boleh dipandang enteng. Seorang pembesar mencelah dan menawarkan diri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau begitu, biar hamba sahaja yang berlayar senyap-senyap ke serata wilayah lingkaran pertama untuk memujuk raja-raja. Hamba tidak akan pulang selagi tidak mendapat perkenan sekurang-kurangnya seorang raja untuk menobatkan orang kaya diraja Datuk Temenggung menjadi sultan yang sah. Kali ini Datuk Temenggung menggeleng. Dia berkata, "Suaplah duli-duli tuanku dengan segunung emas sekalipun. Raja-raja wilayah lingkaran pertama tetap akan setia kepada Jurai Aradana sahaja. Silap-silap, kita semua pula yang akan dicantas kerana dianggap bersubahat dalam pakatan merampas kuasa." Seorang pembesar lain menyokong, "Betul tu. Duli-duli tuanku percaya yang Sakaraja dan kesaktian itu hanya turun pada darah suci Aradana sahaja. Kononnya hanya waris yang terpilih itu sahaja yang menyimpan kunci rentaka. Kononnya senjata rahsia Kesultanan Aradana Pura yang digeruni dunia sejak ribuan tahun. Seolah-olah darah Jurai Aradana itu ada kesaktian luar biasa. Walhal semua itu dongeng." Datuk Temenggung hanya mendiamkan diri. Sekali lagi dia saling berpandangan dengan Datuk Shahbandar. Kedua-duanya tidak mencelah apa-apa. Masing-masing saling menyimpan rahsia yang tidak mahu diketahui oleh para pembesar yang lain di sini. Dongeng atau tidak, itulah yang diimani duli-duli tuanku. Sekarang, jika kepercayaan raja-raja wilayah lingkaran pertama sudah mustahil didapatkan, maka kita harus fikirkan cara agar Datuk Temenggung berdaulat pada mata rakyat. Memang hanya raja boleh menobatkan raja, tetapi tiadalah raja tanpa rakyat. Rakyat boleh menenggelamkan raja. Jadi penyelesaiannya adalah dengan mencari raja yang mahu mengiktiraf Datuk Temenggung, bukan? Tuan hamba, bukankah Datuk Temenggung sudah katakan bahawa mustahil untuk kita menyuap raja-raja Nusantara? Jadi tidak usah kita ulang bincang hal yang sama. Datuk Temenggung menghentikan suara-suara para penyokongnya. Hanya Raja Nusantara sahaja yang tidak mahu mengiktiraf seseorang yang selain Jura Aradana, bukan? Ruang itu menjadi sunyi. Masing-masing cuba menghadamkan kata-kata Datuk Temenggung. Pembesar itu pula tersenyum penuh muslihat. Dalam persoalan tersebut terselip penyelesaian kepada kebuntuan para pembesar. Kemudian barulah seorang demi seorang pembesar tersenyum. Orang kaya diraja memang bijaksana. Memang wajar dipertuankan sekalian rakyat, puji salah seorang pembesar. Pembesar-pembesar lain yang sudah faham mengangguk-ngangguk. Melihatkan para pembesar yang kini sudah sekepala dengan niatnya, Datuk Temenggung berpaling ke arah seorang pembesar yang merupakan orang kanannya. "Datuk, siapkan rombongan hamba untuk ke barat. Kita akan pergi ke kerajaan Romanum secepat mungkin. Umumkan kepada para pembesar yang lain bahawa rombongan hamba adalah usaha menjaga keamanan antarabangsa. Hamba akan tinggalkan tanah Melayu ini buat beberapa purnama. Datuk harus awasi keadaan di sini." Selesai perjumpaan tertutup, Datuk Temenggung bertemu dengan Datuk Shahbandar secara peribadi. "Jikalau orang kaya tertanya-tanya, hamba ingin jelaskan. Hamba tidak ada niat mendoakan yang buruk buat putera Aradana Sastra. Hamba menggunakan alasan itu semata-mata untuk mengalih perhatian para pembesar. Jikalau tidak, kesultanan ini akan hancur kerana perhatian kita hanya tertumpu kepada pencarian seorang manusia. Bagaimanakah kalau pembesar-pembesar tahu yang putera Aradana Sastra masih hidup? Nyawa Datuk Temenggung dalam bahaya. Nyawa kita dalam bahaya."
ujar Datuk Syahbandar kerunsingan. Pembesar itu mundar-mandir ke kiri dan ke kanan. Datuk Temenggung menjawab tenang. Tidak akan ada yang tahu melainkan Datuk Syahbandar sendiri yang memberitahu. Pengumuman tadi terlalu berbahaya, Datuk Temenggung. Pasukan tugas-tugas rahsia pendekar pun masih belum berjaya menangkap jejak keguni. Bagaimanakah jika rakyat tahu bahawa orang yang kita buru itu, seorang pengamal ilmu hitam itu putera mahkota? Bagaimanakah pula jika putera Aradhana Sastra tiba-tiba muncul di khalayak pembesar sebelum Datuk Temenggung pulang dari barat? Hancur rancangan kita. Tenang Datuk Syahbandar, impian tidak dikecapi tanpa perlu menempuhi ancaman dan bahaya. Semuanya masih di bawah kawalan kita, Datuk Temenggung. Namun Datuk Syahbandar semakin cemas. Datuk Temenggung, kesaktian Jurai Aradhana itu benar. Putera Aradhana Sastra memang mewarisi saka raja. Pendekar melihat dengan mata mereka sendiri. Itu bukanlah dongeng. Datuk Temenggung hanya memandang kosong ke arah orang kanannya itu. Kata Datuk Syahbandar lagi, bagaimana kalau pembesar tahu ini semua? Datuk Temenggung, kita sudah mendaraka besar Datuk Temenggung. Tenang orang kaya, itu bukanlah bukti kelebihan bagi Jurai Aradhana. Malah ia bukti bahawa keturunan sultan kita memang sudah lama mengamalkan ilmu hitam. Kita hanya harus pastikan yang kita menguasai cerita. Datuk Syahbandar memejamkan mata sambil menggeleng. Dia masih kebimbangan. Temenggung bertanya, adakah para pendekar melaporkan di mana dia bersembunyi? Iya, Datuk Syahbandar mengangguk. Putera Aradhana Sastra bersembunyi di kawah lumpur. Patutlah, ujar Datuk Temenggung dalam bisikan. Kemudian dia mengeluarkan arahan. Datuk Syahbandar, arahkan pengepungan kawah lumpur serta-merta oleh pasukan tugas rahsia. Tetapi awas, jangan sampai rakyat curiga. Jangan terlalu menampakkan seolah-olah jejak keguni itu orang penting. Pastikan hanya sebilangan kecil pendekar yang terlibat. Hati-hati. Dan yang paling penting, jangan sampai pendekar tahu yang jejak keguni itu putera Aradhana Sastra. Elakkan daripada kerisnya terhunus. Hampir mustahil hamba ingin menghalang kemungkinan itu. Bagaimanakah mungkin hamba menghalang para pendekar daripada mengetahui siapakah sebenarnya jejak keguni? Keluh Datuk Syahbandar. Datuk Temenggung bertegas. Itu tugas orang kaya, Datuk. Hamba tidak mahu tahu caranya bagaimana. Datuk Syahbandar tersentak. Dia kemudiannya mengangguk menerima arahan. Kata Datuk Temenggung lagi, kerahkan juga beberapa orang untuk masuk memburu ke dalam kawasan itu. Riak muka Datuk Syahbandar terus berubah. Berkerut keningnya. Meluas bukaan matanya. Sekali lagi pembesar itu mengeluh cemas. Tetapi itu membahayakan. Kawah lumpur kawasan keras. Kuat bisanya untuk para pendekar. Mereka bukanlah penjenayah sehingga kita menghukum mereka masuk ke situ. Jangan-jangan putera Aradhana Sastra pun sedang menderita akibat bisa kawah lumpur. Jurai Aradhana banyak ilmu hitam dan helahnya. Bisa itu sakit-baki ilmu hitam raja terdahulu yang menurunkan sumpah. Kini ia sudah pudar. Tiada lagi yang harus kita takutkan. Ia sudah diwartakan kawasan larangan sejak kurun berkurun. Pasti ada sebabnya, balas Datuk Syahbandar. Mata Datuk Temenggung membesar, merenung tajam ke arah Datuk Syahbandar. Datuk Syahbandar tertunduk. Kedua-duanya senyap. Kemudian Datuk Temenggung kembali berlembut untuk meyakinkan pembesar yang setia bersamanya itu. Bilakah kali terakhir orang kaya Datuk mendengar rakyat mati setelah menghampiri kawasan itu? Datuk Syahbandar terdiam. Maka Datuk Temenggung pun menegaskan, lakukan apa-apa sahaja. Apa-apa sahaja untuk menangkap jejak keguni. Kita perlukan dia hidup-hidup. Kita perlu mengembalikan putera Aradhana Sastra ke sini sebelum pihak lain. Datuk Syahbandar mengangguk menerima arahan. Akan tetapi kekerutan di keningnya menggambarkan yang dia masih terlalu bimbang. Dia tidak tergamak untuk memperjudikan nyawa pendekar di bawahnya.
Mungkin juga kerana dia masih ada sekelumit kesetiaan ke atas pemerintahan Jurai Aradana. Lebih-lebih lagi setelah menerima arah sendiri laporan tentang penyaksian kesaktian Putera Aradana Sastra oleh pendekar. Sakaraja, kesaktian, itulah, semua itu barangkali bukanlah dongeng. Mulalah tercetus perasaan tidak sanggup untuk memburu putera demi cita-cita yang besar. Datuk Temenggung cuba menyakitkan dengan satu lagi arahan. Carikan juga seorang rakyat biasa yang wajahnya mirip Putera Aradana Sastra. Kelak, apabila Putera Aradana Sastra sudah kembali, kita akan gunakan rakyat itu sebagai penyamar tubuh pemangku raja itu demi menjaga keselamatannya. Datuk Syahbandar tidak tenang. Walaupun rencana Datuk Temenggung itu memberi jaminan bahawa dia bersungguh-sungguh untuk tidak mengapa-apakan waris tunggal kesultanan, masih ada rasa berat dalam hati Datuk Syahbandar. Bahu Datuk Syahbandar dipegang oleh Datuk Temenggung. Datuk Syahbandar, hamba akan keluar beberapa purnama untuk melancarkan rancangan ini. Datuk Syahbandar adalah mata, kaki, tangan, telinga dan segala anggota hamba di tanah Melayu ini. Kita sama-sama akan berjaya. Kita akan membawa kesultanan ini ke arah yang lebih maju. Air muka bimbang Datuk Syahbandar masih tidak berubah. Kata Datuk Temenggung lagi, apabila hamba sudah menjadi pemerintah kelak, jawatan Datuk Temenggung akan kosong. Hamba pernah terfikir, tiadalah orang lain yang paling layak memikul tugas itu selain Datuk Syahbandar. Namun tidak. Datuk Syahbandar terkamam lalu mendongak ke arah Datuk Temenggung. Dia bimbang sifat ragu-ragunya tadi telah membuatkan Datuk Temenggung hilang kepercayaan kepadanya. Datuk Temenggung menghabiskan kata-katanya. Datuk Syahbandar adalah penggerak utama perubahan ini. Hamba perlukan Datuk Syahbandar untuk jadi lebih dekat dengan hamba. Datuk Syahbandar akan hamba angkat menjadi orang kaya di Raja Datuk Bendahara. Kali ini pudar keserunsingan di muka Datuk Syahbandar. Kerutan di keningnya beransur pun hilang. Beberapa saat mereka berdua tidak berkata apa-apa. Kemudian barulah pembesar itu berbisik, "Daulat Datuk Temenggung."